Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada cikgu-cikgu semua. Uh, jadi hari ini sebelum dahulu saya nak memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syafiq bin Ayub, boleh panggil saya Syafiq. Saya merupakan pegawai F1 in School Malaysia dan tujuan kita pada hari ini adalah untuk mengenai saya akan buat briefing mengenai F1 in Schools dan yang kita akan yang akan berlangsung tak lama lagi. Dan saya sedia maklum semua cikgu-cikgu dan juga semua pasukan telah pun dapat email surat rasmi daripada pihak F1 in Schools menyatakan bahawa sekolah pasukan cikgu telah layak ke peringkat telah confirm dan layak ke peringkat seterusnya lah. Jadi pengisian kita pada hari ini mainly focusing on apa elemen-elemen yang kita akan gunakan dan juga apa projek-projek yang kita perlu siapkan untuk pertandingan ni. Jadi hari ini saya akan cerita in details regarding every particular project element, portfolio, creator, pit display macam mana, wobble presentation macam mana. Jadi untuk cikgu-cikgu yang baru, ni merupakan kali pertama yang menyertai F1 in Schools. I do believe that pasukan-pasukan daripada Kuala Lumpur, daripada Johor dan beberapa negeri yang lain ada ramai pasukan-pasukan baru. Ada banyak pasukan-pasukan baru yang baru pertama kali join F1 in Schools. Cikgu jangan risau, kita akan guide apa yang kami mampu dan kami akan provide semua modul-modul yang diperlukan. Okay. Jadi Assalamualaikum, Encik Nazri dekat ni, kita punya CEO F1 in Schools Malaysia. Tak apa, go ahead. Pasal ada banyak cikgu yang kata tak boleh join. Saya cubalah. Alright, go ahead. Okay, congratulations semua, tahniah. Go ahead Syafiq. Alright, cool. Okay, jadi untuk cikgu yang baru masuk, saya ada sediakan satu Google Form di ruangan message. Saya harap cikgu dapat isi Google Form tersebut bagi memudahkan untuk kami pihak F1 School sekolah mana yang dah masuk dan sekolah mana yang belum. Ni nanti yang lima masuk saja. Pilih bahasa, pilih skill, pilih masuk skill, pilih tak lama kotak. Alright, okay, cool. Jadi kepada untuk sekolah-sekolah yang baru masuk dan saya akan lebih menekankanlah daripada every particular things. Kalau macam sebelum ni saya mungkin akan tekan saja kalau taklimat, saya akan lebih kepada menekankan project elements. Apa project elemen ni. Jadi untuk kali ni saya akan lebih fokuskan lebih sedikit lah. Saya akan fokuskan lebih dalam sedikit, step by step, daripada step pertama sehingga step yang seterusnya lah. Okay, jadi untuk pasukan-pasukan semua, untuk pasukan semua pasukan yang dah register, saya ucapkan tahniah, ribuan tahniah daripada pihak F1 in Schools. Dan perkara pertama yang saya minta untuk semua pasukan, untuk semua pelajar-pelajar untuk buat adalah first thing first is that cikgu-cikgu diminta untuk buka our official website. Izinkan saya untuk share my screen. Okay, jadi first thing first is that kita boleh straight away go for Google's and then kita type F1 in School Malaysia and then there will be our official website lah, official website for F1 in School Malaysia. Dan saya minta untuk cikgu-cikgu tak tertukar sebab ada beberapa pasukan mereka tekan F1 in Schools. Jadi F1 in Schools ni ada 52 buah negara yang join F1 in Schools. Jadi dia ada F1 in Schools UK, F1 in Schools New Zealand, Australia, dan banyak F1 in Schools. Jadi peraturan di setiap negara tu ada perbezaan sedikit lah. Jadi saya minta untuk cikgu-cikgu tekan F1 in School Malaysia and then scroll straight away sampai ke bawah. Kita akan jumpa satu bahagian yang kita panggil sebagai Team Kit. Okay, jadi dekat Team Kit ni kita ada provide pihak F1 in School, kami ada provide 4 kit, yang mana kit yang pertama adalah Competition Kit, kit yang kedua adalah Car Kit, Software Autodesk dan juga Autodesk Education. Okay, jadi semua cikgu-cikgu sedia maklum mengenai pertandingan F1 in School. Pertandingan F1 in School di mana merupakan satu pertandingan yang student kena design their own car, kena design sebuah kereta Formula 1 dan mereka akan race kereta tersebut. Jadi bila kita kata student akan design dan akan buat penghasilan, jadi ia melibatkan software.
Kita kat sini melibatkan software lah. Ianya bukan dalam bentuk 2D sketching dan sebagainya. Ia merupakan satu pertandingan yang mana student kena draw the design, kena buat 3D model design tersebut. Jadi bila melibatkan software, pelajar-pelajar ni semua akan memerlukan akses kepada software. Jadi F1 in Schools, kita merupakan official partner untuk Autodesk. Kita adalah official partner dengan Autodesk dunia. Dan software-software yang akan digunakan mainly kita akan menggalakkan pasukan untuk gunakan software Autodesk lah. First, sebab student akan dapat educational license secara percuma untuk semua software Autodesk. Bila cikgu-cikgu tanya dengan kami pihak F1 in Schools, apa software yang dibenarkan untuk buat design kereta ni? Jawapannya semua software boleh cikgu. Cikgu nak pakai Autodesk boleh, cikgu nak pakai Inventor, nak pakai SolidWorks, NX, Tinkercad, any 3D software, semua boleh. Tak ada masalah. Jadi kita tak ada fokuskan, kita tak ada hadkan pasukan untuk gunakan satu software saja. Student boleh pilih software mana yang mereka suka, software mana yang mereka lebih selesa. Cuma kami pihak F1 in School, kami menggalakkan pasukan untuk menggunakan software Autodesk sebab software Autodesk ni dia ada education license yang akan membolehkan pelajar dapat gunakan software tu dengan lebih baik lah. Dia ada cloud system, dia ada channel F1 in School ni yang khas untuk yang mengajar mengenai software ni semula. Jadi first thing first, untuk software Autodesk, cikgu boleh dapatkan software Autodesk di ruangan ni lah, software Autodesk ni. Dan dia akan directkan kepada satu link dan kemudian student perlu buat account. Sama ada student tu adalah seorang student ataupun untuk cikgu-cikgu dia ada juga license, education license sebagai seorang educator. Dan step by step in detail, cikgu-cikgu jangan risau, saya ada sediakan satu video khas untuk nak install software ni. Video ni sekejap saja, duration dia sangat sekejap. Nanti saya akan sharekan video tersebut dalam group WhatsApp. Jadi untuk cikgu-cikgu yang dah pernah tengok video yang saya send sebelum ni, untuk sesi sebelum ni, untuk East Coast, Sabah dan Sarawak, video yang sama actually, tapi nanti saya akan share lagi sekali lah untuk memudahkan cikgu-cikgu. So after this, cikgu-cikgu boleh share the video tersebut kepada student, kepada pasukan, dan pasukan boleh straight away install the software lah. Alright, so dekat sebelah ni ada Autodesk Education. Autodesk Education ni kita akan, kalau kita klik this one, dia akan link kepada kita punya Autodesk punya channel lah, basically Autodesk punya channels. So dalam Autodesk punya channels dia ada banyak, dia ada kelas untuk dia akan mengajar mengenai CNC, milling machine, dia akan mengajar mengenai software dan sebagainya. So dalam ni ada all that things lah, kita boleh jadikan dia sebagai rujukan untuk kita nak belajar. And then another things mengenai software ni juga, saya dan juga pihak F1 in Schools, kami ada provide satu modul khas untuk pelajar F1 in School Malaysia. Kita ada provide Autodesk Fusion 360 modules, dan cikgu-cikgu boleh dapatkan modul tersebut dalam competition kit. Alright, jadi itu mengenai software. Basically itu adalah mengenai software yang kita akan gunakan untuk pertandingan F1 in Schools. Dan mengenai peraturan pertandingan, peraturan spesifikasi kereta dan juga semua model-model kereta yang diperlukan untuk F1 in Schools. Untuk dua file tersebut yang saya ingin tekan mengenai competition kit dan juga kaki, cikgu-cikgu boleh dapatkan dalam ni lah. Basically bila cikgu tekan kat sini, kita akan direct pada satu Google Drive. Kita akan redirect kepada Google Drive, dan dekat dalam Google Drive ni dia ada kaki dan juga competition kits. So basically kalau kita tekan dekat competition kits, dia ada F1 in Schools competition regulation, dia ada technical regulation dan juga Autodesk Fusion modules. So these Fusion modules boleh dalam ni in details. Kami dah buat in details daripada step macam mana nak design kereta, macam mana nak render kereta, macam mana nak buat drawing kereta, dan nak save file, semua ada dekat dalam ni. So kalau anda kata student-student sangkut ataupun tak jumpa cara kat dalam YouTube apa semua, boleh refer modul ni. InsyaAllah ia akan membantu. Dalam ni kita ada competition regulation dan juga technical regulation. Dan kemudian dalam kaki ada semua bongkah model lah. So dalamnya ada 3D model of axle bush, decal, F1 Schools model block, no-go zone, power pack canister and wheels. Jadi semua ni cikgu-cikgu tak perlu design. Student tak perlu design. Student hanya ambil sahaja design yang pihak F1 Schools sediakan dan gunakan pada kereta mereka. Jadi part apa yang student perlu design, saya akan share sekejap lagi, dan saya akan fokuskan sekejap lagi komponen-komponen kereta yang mana student perlu design apa semua in detail lah. Alright. So
Saya akan go through competition regulation. Jadi kalau kita buka competition regulation, dia ada satu competition regulation. Alright, so dalam competition regulation ni rupa dia macam ni lah. Okay, this is competition regulation. Okay, jadi dalam ni dia ada 39 pages. Dalam ni ada in detail regarding every particular project element yang F1 Exco minta. Okay, so basically kalau kita turun kat sini, akan ada satu bahagian yang menceritakan mengenai project element yang perlu kita submit sebagai peserta. Okay, first setiap pasukan kena ada 2 buah kereta. Yang mana 2 buah kereta ni bukannya 2 design berbeza tau cikgu. Dia satu design tapi kita akan hasilkan 2 biji kereta, 2 identical car. Kita akan hasilkan 2 biji kereta. Dia satu design yang sama, satu pasukan, satu design tapi akan ada 2 kereta dihasilkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah portfolio. Size portfolio adalah A4 dan dia adalah 5 pages portfolio. Okay, 5 pages portfolio. Jadi 5 pages ni it consists of apa? Apa page pertama, apa page kedua, apa page ketiga. In detail, page pertama, apa details dia, semua tu ada dekat bawah. Nanti saya akan share, saya akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu. And then untuk project element yang ketiga adalah 5 minutes verbal presentation. So verbal presentation ni kita akan buat secara fizikal cikgu-cikgu. Fizikal, student tak perlu record video, tak perlu submit video apa semua, tak perlu. Mereka nanti waktu pertandingan mereka harus mereka dikehendaki untuk buat verbal presentation di hadapan hakim, di hadapan judges selama 5 minutes lah. Duration dia adalah 5 minutes dan mereka kena present all their works. Okay, and then project element yang keempat adalah car rendering and engineering drawings. So car rendering and engineering drawings ni adalah A4, in size A4, dan untuk pagesnya adalah 7 pages maximum. Jadi pasukan nak hantar 1 page pun tak ada masalah, nak hantar 2 page pun boleh, 3 page pun boleh, cuma jangan lebih daripada 7 page. Rules dia adalah maximum is 7 pages. Okay, dan yang terakhir adalah peak display. Di mana peak display ni adalah kita panggil dia ada macam untuk pasukan baru datang. Peak display basically is like booth lah, booth yang kita biasa pergi ke event-event kan, booth macam tu. So basically untuk booth ni kita akan sediakan satu ruangan 1 kali 1 meter dan juga sebuah meja peperiksaan lah, meja exam. Tetapi pasukan boleh buat anything, apa saja yang mereka nak letak dekat P display tu, mereka boleh letak lah. Dan saya akan perincikan lagi mengenai P display sekejap lagi. Alright, so untuk project element yang pertama, adalah car race. Okay, kereta race car. Jadi pelajar dikehendaki untuk menghasilkan kereta F1. So basically step-step yang diperlukan adalah first adalah pelajar kena design dalam software 3D. Pelajar kena design dalam software 3D. Jadi any software akan dibenarkan, tak ada masalah. Mana-mana software pun boleh pakai. Kemudian rupa kereta tu akan jadi macam mana? Rupanya akan seperti ni cikgu. Ini adalah salah satu contoh kereta F1 in schools, kategori yang sekarang ni lah yang kita akan bertanding. Jadi ini adalah salah satu contoh kereta yang pelajar kena design. Tetapi macam saya katakan tadi, bukan 100% dekat kereta ni pelajar kena design semuanya, bukan. Pelajar hanya perlu design ini sahaja. So basically dia adalah sebuah kereta yang consist of body, front wing, sayap depan dan juga sayap belakang. Ini sahaja 3 komponen ni lah. Okay, alright. So jadi proses dia macam mana? Proses dia adalah pelajar kena design kereta, siapkan kereta. Kemudian bila dah siap kereta tersebut, pelajar akan hantar file-file design ni melalui email kepada pegawai technical F1 in schools, akan hantar kepada kami. Dan apa yang kami akan buat? Kami akan buat manufacturing. Kami akan gunakan CNC milling machine dan kami akan buat manufacturing. Dan selesai sahaja manufacturing tersebut, kami akan buat packaging. Kita akan package lah. Kita akan letak axle, kita akan letak wheels, kita akan letak bush, semua komponen-komponen lain dalam kotak, dan kemudian kita akan postkan kepada sekolah. Kita akan postkan ke
sekolah lah. Jadi bila pelajar terima kereta tersebut, apa pelajar perlu buat, pelajar akan buat polish, dia akan buat sanding apa semua cantik, pasang tayar apa semua, dan mereka akan spray kereta tu dan jadikan sebuah kereta yang komplit macam ni, yang sedia untuk dibawa untuk perlumbaan lah, untuk pertandingan. Okay, alright. Jadi mesti ada untuk sekolah-sekolah yang baru yang curious, kenapa kereta F1 Schools ni kita divide by 3 components. So basically untuk cikgu-cikgu, untuk pertandingan F1 in Schools ni, kita akan buat kereta F1 in Schools ni dengan dua material yang berbeza. Material yang pertama, yang kita akan gunakan mesin CNC milling machine, proses machining yang kita panggil sebagai CNC milling machine, gunakan satu mesin yang besar. Dan material yang kita gunakan adalah foam, adalah bahagian tengah ni, bahagian body ni. Okay, dia mana material tersebut dia ringan dan akan tambahkan lagi performance kereta tersebut untuk dia lebih laju. Tetapi untuk bahagian front wing dan juga bahagian rear wing, yang mana merupakan dua komponen yang paling banyak impact dekat finish line, sebab kereta F1 Schools ni daripada 0 to 20 meters, dia hanya akan makan masa dalam satu, kalau macam kategori ni dalam 1.2 second, 1.3 second ataupun 1.6 second, macam tu saja. Daripada 0 to 20 meters. Jadi dekat finish line tu, dia punya impact tu agak besar, sangat besar lah, sangat besar. Jadi bila front wing dan juga rear wing ni kita buat dengan menggunakan material yang dia punya strength, dia punya density dia rendah, possibility untuk part tersebut patah tinggi. Kita galakkan pasukan untuk gunakan 3D printer lah. Untuk front wing dan juga rear wing ni, kita galakkan pasukan untuk menggunakan 3D printer. So untuk 3D printer ni, saya percaya ada beberapa sekolah yang dah ada 3D printer kat sekolah, yang sudah ada 3D printer, dan pasukan-pasukan tersebut tak ada masalah lah mengenai 3D printer. Untuk pasukan-pasukan yang tiada 3D printer, yang pertama, apa pasukan-pasukan tersebut boleh buat, jika pasukan nak buat front wing dan juga rear wing menggunakan 3D printer, boleh dapatkan mana-mana servis dekat luar sana. Nak dapatkan sponsor boleh, nak minta politeknik, university, technical ataupun mana-mana company yang ada kat luar sana untuk buatkan 3D printer part ni as a sponsor partner. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pasukan-pasukan yang boleh buat, mereka boleh minta 3D printer service ni sangat banyak juga. Even dekat dalam Shopee pun ada. Dan kita hanya perlu submit, masukkan hantar file, dalam beberapa hari kita akan dapat komponen tersebut lah. Itu pun boleh dapatkan, tak ada masalah. Dan jika dua-dua ni cikgu tak dapat juga, kita yang last resort dia, cikgu boleh contact pihak F1 Schools. Kami ada sediakan servis 3D printer servis ni, dan kami akan buatkan, kita akan manufacturekan 3D printer parts lah. Okey, jika ketiga benda ni pasukan tak dapat, ada kekangan kewangan, ada kekangan pelajar punya masa dan sebagainya, tak ada masalah cikgu. Cikgu nak design the whole car dalam satu design macam ni, dan kesemuanya nak pakai foam pun boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Kami pihak F1 School kami benarkan, tiada masalah. Cuma untuk pasukan-pasukan yang nak bahagikan dia kepada 3 bahagian, nak buat menggunakan 3D printer, kita alu-alukan. Untuk pasukan yang tak nak buat satu komponen, and then dia nak buat hardening, dia nak buat compact, bagi kereta tu compact apa semua pun boleh, tiada masalah. Kita tak ada kekangan lah, kita tak ada hadkan untuk pasukan wajib buat macam ni apa semua, tiada. Bergantung pada pasukan masing-masing, bergantung pada research masing-masing, dan bergantung pada capability pasukan tersebut. Okey, jadi ini adalah untuk design kereta lah. Dan nanti pihak pasukan yang perlu hantar kepada kami adalah design macam ni, design kereta. Basically design kereta seketul macam ni. Kalau untuk pasukan yang front wing dan rear wing, dia nak buat sekali. Kalau pasukan yang front wing dan juga rear wing nak buat 3D printer, hanya hantar yang ini sahaja. Okey, yang ini sahaja. Okey, alright. Jadi itu adalah untuk parts kereta, race car. Sebelum saya masuk kepada yang kedua, sebelum saya masuk projek elemen yang kedua untuk portfolio, ada apa-apa tak cikgu yang kurang faham ataupun nak tanya mengenai kereta F1 ni?
Boleh cikgu? Jadi saya I do believe that cikgu dapat apa yang saya cuba sampaikan, dan saya akan boleh ke semua part guna 3D printer? Okay. Soalan cikgu, boleh ke semua part menggunakan 3D printer? Cikgu, kalau kita menggunakan 3D printed parts for all the component termasuk body tersebut, kereta tu akan sangat berat. Kereta tu sangat berat. We are dealing with 1 second time period, cikgu. We are dealing with 1 second time period. So bila kereta-kereta pasukan lain semua 1 saat, 1.2 saat, 1.3 saat, 1.4 saat, and then bila komponen kereta kita 100% menggunakan 3D printed part, kereta tersebut akan berat lebih kurang dalam 90 gram, hampir 100 gram macam tu. Yang nak dibandingkan dengan pasukan-pasukan lain 62 gram, 63 gram, 67 gram macam tu. Dan pasukan-pasukan ni akan menang lah actually. Untuk kalau in term of race punya capabilities, pasukan-pasukan ni akan menang. Memang kalau kereta yang 3D printed parts all out, semua the 100%, yang itu tak boleh. Saja infill untuk 3D printed parts sesuai. Okay, bila kita cakap infills ni, first thing first, kita nak we are talking about the material itself. First thing first, material lah. Material, kalau kita cakap pasal 3D printer, kita ada basically kita ada FDM 3D printer, SLA 3D printer dan juga SLS 3D printer. Dan sekolah-sekolah yang, kebanyakan sekolah yang ada dekat Malaysia ni, kebanyakan sekolah yang ada FDM 3D printer yang menggunakan filament. So bila filaments ni, filaments yang paling kerap ada kat sekolah-sekolah ni dan paling mudah untuk kita dapatkan dan murah adalah PLA materials. Tetapi pasukan boleh go for ABS if pasukan ada ABS materials, sebab ABS materials dia punya surface finishing dan juga strength dia lebih tinggi lah. Bila kita buat sanding apa semua, ABS dia lebih mudah sikit nak buat sanding dan nak cat, dia punya surface lagi cantik. Dan ada lagi banyak material yang lain yang mungkin cikgu boleh gunakan lah. And juga bila we are talking about infills, lepas kita dah pilih material tersebut, kita kena bergantung balik material tu punya strength macam mana, dan juga design tu punya strength macam mana. Kalau design tu terlalu nipis, dan infill tu kena tinggi dalam 90%, 100%. Tapi kalau design tu solid, memang besar, solid, infill tu kita boleh kurangkan lah. Jadi bila kita kurangkan, dia akan reduce the weight of that particular parts. So yang itu semua kita kena manipulate lah. Basically kita manipulate by the team itself, macam bergantung pada design dan juga creativity pasukan. Okay, ada apa lagi cikgu nak tanya regarding F1 in Schools car? Okay, cool. Alright, so cikgu, bila dah habis sesi kita pada hari ini, our main focus, kita akan arahkan kita punya student, kita akan maklumkan pada semua student-student dan juga pasukan untuk start working on the car. Kita akan pastikan komponen pertama ataupun elemen pertama yang pasukan akan start buat adalah kereta mereka. So mereka kena start untuk design kereta, sebab itu adalah projek elemen pertama yang kena submit. Saya akan share sekejap lagi tarikh-tarikh untuk pasukan submit. Dia tarikh tersebut berdasarkan negeri, negeri Selangor lain, Johor lain, macam tu. Dan kenapa cikgu, kenapa design ini kena hantar awal? The reason kenapa design ini kena hantar awal, sebab selepas pasukan hantar design kepada pihak F1 in Schools, pihak F1 in Schools akan buat manufacturing. Kita akan menggunakan mesin CNC milling machine, sebuah mesin yang besar yang memerlukan coding dan sebagainya. Kita akan buat machining, dan lepas kita dah buat machining, dah siap, kita dah verify semua okey, setiap pasukan ada 2 biji kereta yang identical, kita akan buat packaging dan kita akan hantar kepada sekolah. Dan bila barang tersebut, kereta tersebut sampai dekat sekolah, sekolah kena ada proses seterusnya, iaitu sekolah kena pasang semua komponen-komponen, kena spray, kena cat, kena spray dan kena sanding apa semua bagi jadi sebuah kereta yang siap. Jadi benda tu memerlukan masa. Jadi for that reason, kita minta pasukan untuk hantar design dan kita boleh produce, kita boleh manufacture the car cepat. Basically untuk Q, okay, ini saya nak maklumkan lah untuk advantages untuk pasukan-pasukan. Lagi cepat sesebuah pasukan hantar design kereta, lagi cepat pihak F1 in School boleh potong kereta. Bila kita cepat, contohnya let's say pasukan A dia hantar hari ni, dalam masa beberapa minggu kita akan siapkan kereta tersebut, kita akan terus hantar. So that pasukan A ni akan dapat kereta lebih awal lah, dan dia akan ada masa yang lebih panjang untuk nak prepare, untuk nak siapkan kereta dia 100% untuk competition.
Jadi saya galakkan untuk pasukan hantar cepatlah, lagi awal pasukan hantar lagi baik. Tapi no ni lah, kita tak adalah nak push pasukan, bergantung pada pasukan juga, sebab pasukan pun ada pelajar pun ada program-program lain dan sebagainya. Jadi cuma itu maklumat kami lah. Maklumat kami lagi awal pasukan hantar lagi baik. Cik, boleh saya dapatkan recording meeting ini sebab saya tak dapat fokus sangat sis. Boleh cikgu, insyaAllah. Saya ada record our meeting for today's. InsyaAllah nanti saya akan edit dan saya akan upload dalam YouTube dan saya akan hantar link tersebut. Design yang kena hantar, shape yang sama seperti cikgu gunakan. Okey cikgu, design yang saya hantar ni, design yang saya sharekan tadi, sebentar tadi, saya sharekan itu adalah salah satu contoh kereta yang kami, pihak F1 Schools buat. Itu untuk kita tunjuk pada semua student, inilah contoh kereta F1 Schools. Basically, F1 Schools punya kereta ni kena design 100%, body dia kena design, front wing dia dan juga rear wing dia kena design by student itself. Dengan design mereka, dengan research mereka. Jadi setiap komponen ni student nak design, ada sebab lah student kata okay, yang ini bahagian front wing ni saya nak design ikut bentuk kereta macam ni. Saya nak buat bahagian sayap belakang ni gunakan konsep kapal terbang sekian. Jadi student buat design tersebut semua berdasarkan creativity student masing-masing. Saya tunjuk tadi tu contoh je untuk reference lah kereta yang dah siap macam mana rupa dia. Oh, maaf cikgu, maaf. Okay, design yang kena hantar 3D part tu sahaja kan? Ya betul cikgu. Yang design yang kena hantar hanya 3D file sahaja. Nanti saya akan buat satu file, saya akan buat satu dokumen yang akan menjelaskan student kena save file tersebut macam mana. Jadi student lebih mudah lah. Basically kita akan minta STL file dan juga raw file. Raw file tu maksudnya kalau cikgu menggunakan software 3D Fusion 360, file tersebut. Kalau cikgu gunakan SolidWorks, file tersebut. Kalau menggunakan AutoCAD, file AutoCAD tu lah. Basically kita akan minta raw file dan juga STL file sahaja. Tapi jangan risau, saya akan buat juga dokumen untuk membantu pelajar-pelajar kita lah. Saya akan buat satu dokumen step by step dan student boleh refer je step by step tu untuk memudahkan mereka. Okay, alright. So macam saya katakan tadi, design 100% by student creativity. Student boleh buat research lah, boleh buka Google, boleh tengok kereta-kereta pasukan yang lepas, boleh ambil idea, boleh dapatkan, boleh generate idea by themselves lah. Sebab kita, our main focus is that kita nak dapatkan kereta yang laju dengan berat yang rendah lah. Okay, jadi bila kita nak design kereta ni, saya lupa nak mention tadi, bila kita nak design kereta, pelajar diwajibkan untuk refer technical regulation. Pelajar diwajibkan untuk refer technical regulation. Jadi tadi yang saya share dengan cikgu, saya tunjuk pada cikgu adalah competition regulation, betul? Dan ada satu lagi regulation adalah technical regulation. So technical regulation ni consists of everything regarding cars. Okay, dia punya dimension, panjang maksimum berapa, panjang minimum berapa, lebar dia berapa, everything ada dekat dalam ni lah. Okay, contoh, saya tunjuk satu contoh. Okay, let's say this one. Okay, contohnya total length. Okay, panjang maksimum dia daripada hujung sampai ke hujung minimum 170 mm, maksimum 210 mm. Jadi pelajar kena design kereta within this range lah. Kalau nak panjang kereta tu mestilah di antara 170 hingga 210 mm. Dan kalau setiap 1 mm kalau lebih, kita akan tolak, kita akan deduct 5 marks lah. And then untuk width pun ada dia punya weight. Okay, untuk weight, minimum weight adalah 60. Dan semualah regarding cars, everything regarding cars punya regulation ada dekat dalam ni. Okay, alright. So pasukan, a few pasukan tanya kat saya, apa cara yang paling mudah untuk nak design kereta untuk pastikan kita tak langgar banyak rules? Apa cara yang paling mudah? Cara yang paling mudah saya selalu cadangkan pada pasukan adalah dengan cara kita menggunakan no-go zone ni. Ini adalah kita panggil sebagai no-go zone. Kita gunakan no-go zone ni sebagai kita punya basic car. Okay, so basically no-go zone ni apa? No-go zone ni adalah umpama chassis kereta. Ia merupakan satu komponen kereta atau satu bahagian kereta yang tidak dibenarkan untuk buang sama sekali. So ini adalah basic kereta. So basically no-go zone ni, file ni kita dah ada, kita dah berikan dalam car kit. So student hanya buka sahaja
file IPT file yang kita dah sediakan ni. Kemudian kita tambah body tu, kita tambah front wing, kita tambah rear wing, kita tambah semua bahagian, jadikan dia sebuah kereta yang komplit. Itu cara yang paling mudah. Tapi ada juga pasukan yang nak start daripada kosong, daripada scratch. Daripada kosong dia nak start jadikan sebuah kereta. Bergantung pada pasukan masing-masing. Kita tak ada itulah sebab bila we're talking about designing, dia ada, setiap orang ada cara masing-masing untuk nak design kereta lah. Cuma untuk yang baru masuk, saya galakkan untuk gunakan No Go Zone ni sebagai base kereta, sebagai chassis kereta, dan kemudian sambung tambah komponen sampai dia jadi sebuah kereta yang siap. Itu the best way lah untuk pastikan kita tak langgar banyak rules and regulation. Okay, alright. So itu adalah regarding technical regulation. So dalam technical regulation ni ada semua yang diperlukan untuk kereta F1 punya rules and regulations. Okay, jadi student boleh fokus on this. Okay, jadi lepas dah habis je siap je design kereta, dah hantar design kereta tersebut kepada pihak F1 in Schools. Apa yang pelajar perlu buat, saya galakkan pelajar start working on the other project element lah. So basically kita ada, macam saya tunjuk tadi, maafkan saya, okay, saya tunjuk tadi, kita ada a few project elements. Kita ada portfolio dan wall presentation dan juga pit display ni. Okay, jadi saya suggest lepas habis je hantar design kereta, pasukan boleh start focus on this particular project element lah. Okay, jadi kita akan go for first project element, iaitu portfolio. So kat dalam ni ada semua maklumat regarding competition, berapa markah dia, rules and regulations, scorecard, everything ada. Saya galakkan pelajar untuk baca lah. Okay, jadi ini adalah untuk portfolio. So basically untuk portfolio, markahnya adalah 180 markah untuk portfolio punya project element sahaja. Okay, macam saya nyatakan tadi, project element untuk portfolio ni mestilah dalam A4 size, mestilah dalam size A4 dan 5 page. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Dia mesti kena 5 page. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okay, so first page nak apa, second page nak apa, semua saya dah nyatakan kat sini. So first page will be cover page. First page adalah cover page. Second page adalah design concept and 3D modelings. Third page adalah research and development dan juga manufacturing. Page yang keempat adalah team identity, roles and responsibilities. Page yang kelima adalah project management, marketing and collaboration. Okay, jadi bila kita tunjuk macam ni, pasukan masih tak detail tau. Masih tak dapat lagi design konsep. Apa itu design konsep? Apa yang dimasukkan dengan design konsep? Apa yang perlu ada dalam design konsep, betul? Jadi cikgu dapat boleh scroll ke bawah, kita ada sediakan satu portfolio scorecard. So tadi kita mention regarding design concept. So design concept ni, apa yang dimasukkan dengan design concept, apa yang pihak F1 in Schools kita nak regarding design concept. So boleh tengok dekat sini lah. So kat sini ada lower band. Lower band ni maksudnya untuk kategori yang rendah, markahnya akan dapat dalam range 1 hingga 4. Ada middle band, range markah adalah 5 hingga 11. Dan untuk pasukan yang target untuk nak dapat yang the best one, will be focusing on the high band ni lah. So kat dalam high band ni, range dia ada 12 markah hingga 20 markah. It consists of several clearly annotated hand sketch idea for different car components. So macam saya katakan tadi, setiap kereta tu, setiap bahagian kereta tu, mesti student ada sebab dia mereka design macam tu. Mesti ada idea dan juga inspirasi yang mereka dapat untuk nak design komponen tersebut. So kita boleh buat, kita ambil komponen kereta, contoh front wing. Okay, front wing ni konsep dia daripada kereta F1 sebenar, W11. So dia ambil W11 punya konsep kereta, dia buat hand sketching and then dia buat 3D modeling. So itulah yang dipanggil design concept. So kalau dia ada perkara tersebut, so range markah yang pasukan tersebut akan dapat adalah antara 12 hingga 20 markah untuk design concept. Okay, kemudian followed by the 3D modeling, research and development, semuanya ada kat dalam ni in details. So pasukan boleh baca, boleh refer lah. So tak perlu risau, kita dekat dalam ni. And then untuk portfolio, banyak pasukan tanya saya, adakah pelajar kena print out hard copy, Okay, initially untuk portfolio ni kita memang minta untuk pelajar
print out untuk memudahkan untuk kita nak buat judging dan sebagainya. Tetapi lepas kita bincang lagi dengan semua pegawai dan sebagainya, kita nak permudahkan student, kita nak reducekan kos apa semua. Kita hanya minta soft copy sahaja. Jadi pelajar bila nanti nak pada hari competition nanti, pelajar hanya perlu emailkan kepada kami soft copy sahaja. So tak perlu risaulah. Tapi kalau ada pasukan yang nak print out, boleh print out, tak ada masalah. So boleh print out, nanti boleh letak dekat display, boleh tunjuk dekat judges. Nak print out boleh, tak ada masalah, bergantung pada pasukan masing-masing. Cuma yang perlu submit pada kami untuk kami buat judging in soft copy sajalah, dalam PDF file sahaja. Okay, alright. So itu adalah projek element pertama. Projek element yang kedua adalah verbal presentation. Okay, verbal presentation. So verbal presentation ni markahnya adalah 160 markah dan duration yang diberikan adalah 5 minutes per team. Kita akan bagi masa 5 minit untuk setiap pasukan dan mereka akan present lah kepada judges apa yang mereka nak present regarding the cast, the team identity dan sebagainya. So apa yang akan di-assess, kita ada scorecard juga. So kat sini kita boleh tengok ada visual, team contribution, energy and engagement, concept clarifications, time implementation, innovation, collaboration dan juga F1 in schools, learning experience. So ini adalah untuk presentation lah. So presentation ni akan berlaku di mana? Presentation ni akan berlaku di peak display. Akan berlaku dekat peak display. So nanti basically on the competition days, judges akan jalan daripada peak display, daripada pasukan ke pasukan dan akan buat judging kat situ untuk peak display dan juga verbal presentation ni. Okay, so peak display untuk cikgu-cikgu yang baru masuk, peak display tu macam mana, rupa dia macam mana. So basically ini adalah antara salah satu contoh peak display lah, salah satu contoh rupa peak display. So basically meja kita akan sediakan satu meja exam, meja exam untuk pelajar gunakan. And then pasukan dibenarkanlah untuk nak pakai laptop, untuk nak pakai tab ke, iPad ke, nak buat banner, anything dibenarkan. Pasukan boleh guna apa-apa yang mereka nak, ataupun let's say pasukan tak nak guna semua ni, tak nak guna banner, tak nak guna meja yang kami berikan pun boleh. Contoh pasukan nak buat kotak ataupun nak buat macam satu nak bawa satu macam almari kan, almari petak macam tu, nak letak kat situ and then nak showcase barang-barang mereka, kabinet mereka apa semua pun boleh. Cuma syarat daripada kami pihak F1 School, kita ada dua syarat sahaja. Yang penting. Syarat yang pertama, kita hanya sediakan satu ruangan yang saiznya 1 kali 1 meter. Panjang dia 1 meter, lebar dia 1 meter. Pasukan tak boleh lebih daripada ruangan tersebut. Kalau lebih, kita akan tolak markah lah. Kalau lebih, kita akan tolak markah. Dia ada penalti. Okay? Dan syarat yang kedua, pelajar tidak dibenarkan sama sekali menggunakan elektrik. Kita ada sustainability punya judging untuk display ni. Kita tengok macam mana team punya sustainability apa semua, macam mana mereka overcome these difficulties lah. So basically pelajar tidak dibenarkan menggunakan any plug ataupun soket-soket elektrik lah. So everything kalau nak gunakan mestilah di charge, digunakan bateri, any kind of innovation apa semua boleh buat, bergantung pada pasukan masing-masing. Dan cuma pelajar tidak dibenarkan untuk tarik wayar lah. Nak tarik wayar daripada soket ke apa tak boleh. Okay, alright. So itulah dia regarding peak display. Dan dekat peak display ini jugalah kita akan buat judging verbal presentation. Dan untuk peak display punya pemarkahan ada kat sini lah. First kali kita akan evaluate ada accessibility, visual appearance dan juga peak display content. Dan markah untuk peak display adalah 60 markah. Okay, alright. Jadi itulah dia projek elemen yang ketiga. Dan ini semua additional lah, markah-markah tambahan untuk membantu pelajar. Basically kita ada digital media. Digital media ni pelajar boleh buat marketing, mereka boleh buat contoh social media, website, Instagram, Facebook, anything untuk bantu pasukan tu punya marketing, punya team identity marketing yang semula. Dan benda tu akan di-evaluate. Kita ada pemarkahan juga untuk perkara tersebut. Okay,
Alright, ada cikgu tanya presentation dalam bahasa Melayu ataupun BI. Okey cikgu, untuk peringkat kita ni, dan juga peringkat kebangsaan nanti, kita benarkan untuk pasukan menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Tak ada masalah. Nak guna bahasa Melayu boleh, nak guna bahasa Inggeris pun boleh. Kita fleksibel. Cuma nanti pada World Finals nanti we are only focusing on BI lah. Cuma for that reason kita menggalakkan pasukan untuk bahasa English, untuk untuk present dalam bahasa Inggeris. Tetapi kalau pasukan nak present dalam bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Dia tak ada perbezaan markah pun cikgu. Kalau pasukan A present dalam bahasa Melayu, pasukan B present dalam bahasa Inggeris, perbezaan markah tu in term of bahasa tak ada pun. Cuma kita galakkan lah pasukan cakap bahasa Inggeris supaya mereka boleh train untuk World Finals punya competition. Itu saja. Okey, ada apa-apa lagi tak cikgu nak tanya? Anything yang cikgu tak clear? Cik Syafiq, saya nak tanya. So, pertandingan ni semua akan berlaku pada negeri masing-masing ke? Ataupun kita ikut region? Okey cikgu. Alright, so satu soalan yang baik. Okay, our initial plan is we are going to do this competition peringkat regionals, and then lepas kita dah buka our registration apa semua, kita dapati ada lebih kurang dalam 180 pasukan yang registered. 160 to 180 pasukan yang registered for this competition, F1 in schools competitions. And due to that pasukan yang terlalu tinggi, kuantiti pasukan yang terlalu banyak, kita nak buat regionals. Yes, we can go ahead buat regionals, tetapi kita ada kekangan yang sangat besar. Pasukan-pasukan ni semua ada kekangan yang sangat besar. Lepas kita berbincang dengan pegawai-pegawai negeri dan juga BSKK dan sebagainya, pasukan ada kekangan yang sangat besar. Kekangan yang pertama, pasukan ni mereka nak merentas negeri. Mereka ada masalah untuk nak merentas negeri. Mereka ada masalah dengan berkaitan dengan pengangkutan, kos penginapan dan sebagainya lah. So perkara-perkara ni semua menghadkan pasukan-pasukan ni untuk bertanding, buatkan pasukan mereka lebih susah lah. And for that reason, pegawai JPN negeri apa semua, mereka menggalakkan kami untuk buat pada peringkat negeri lah. And for that sake, kami bersetuju untuk kita buat pada peringkat negeri masing-masing. Maksudnya semua pasukan akan bertanding di negeri masing-masing. Dan bila kita buat di macam ni, format macam ni cikgu, bila kita buat pasukan akan bertanding di negeri masing-masing, pasukan ada chances yang lebih besar untuk nak ke peringkat national finals. Kalau macam sebelum-sebelum ni, kita hanya ada beberapa negeri saja yang kalau kita pergi national finals tu, memang kita ada sekolah-sekolah target lah. Biasanya tuan rumah, sekolah-sekolah macam tu yang akan ke national finals. Memang sekolah yang kita dah target, dan kuantiti penyertaan daripada setiap negeri tu berkurang, betul? Jadi bila kita buat macam ni, wakil daripada setiap negeri tu ada, dan pasukan untuk daripada setiap negeri tu nak ke peringkat national finals tu, peluangnya lebih besar. Akan lebih membantu pasukan-pasukan ni untuk ke peringkat national finals. Okey, yang kedua Cik Syafiq, kereta yang sedia ada ni kita akan guna race untuk peringkat negeri kan? Ya, betul cikgu. And then kalau kita dapat pergi ke national, adakah kita ni akan rework semula ataupun bila dah rework kita dah kena PT yang baru, so kat situ ada makan kos. So saya nak tanya kat situ, bila kita boleh pergi national, kita guna yang sama ke ataupun kena rework balik semula? Okey, design. Soalan yang baik cikgu. Okey, untuk national finals dan juga untuk world finals, kita menggunakan kita menggunakan technical regulation dan juga competition regulations yang berbeza. Okey, untuk regional finals yang mana competitionnya hanya 1 days competition, compare dengan national finals, sekurang-kurangnya national finals will take 2 days competition, ataupun mungkin dia akan jadi 3 day competitions. Jadi project elemennya lebih banyak, dan dalam masa yang sama kereta punya spesifikasi pun akan lebih bertambah. So basically kereta untuk national finals, rupa kereta untuk national finals will be kereta macam world finals. Okay, jadi bila we are talking about kereta punya spesifikasi tu macam world finals, jadi perubahan kereta tu akan berlaku lah, di mana pasukan akan ada halo dan sebagainya kan. Dan kereta tu kena buat balik lah. Dan mengenai kos kereta cikgu, mengenai kos kereta mengenai kos kereta, pihak F1 School, Encik Nazrin, our CEO dan juga pegawai-pegawai negeri dan sebagainya, kita sedang berbincang dan kami sedang usahakan
untuk peringkat national finals nanti kereta disponsor oleh kementerian ataupun sebagainya. Kita akan cuba cari satu dana untuk tolong pasukan punya kereta lah, in term of kereta, in term of foam dan juga CNC milling machine tu, macam tahun-tahun lepas. Cuma yang itu kita belum confirm lagi, kita belum boleh bagi kata putus. Cuma apa yang saya boleh katakan, insya-Allah kita akan usahakan. Okey, baik. Thank you. Terima kasih. Jadi Cikgu Farah tanya pertandingan ini akan dibuat di mana? Okey Cikgu, pertandingan ini akan dibuat dekat negeri masing-masing pada bulan Oktober. Betul, kita akan buat pada bulan Oktober dekat negeri masing-masing. Cuma exactly di sekolah mana ataupun di tempat mana itu belum tahu lagi. Yang itu kita ada a few negeri yang kita ada negeri yang kita dah dikata putus, dan ada beberapa negeri lagi yang kita tengah tunggu kata putus daripada pegawai JPN lah, pegawai negeri masing-masing. Dan insya-Allah Cikgu, jangan risau, insya-Allah dalam masa terdekat Encik Nazrin akan rilis semua tarikh-tarikh dan juga tempat pertandingan tersebut. Cikgu, pembayaran untuk kit macam mana ya? Adakah bayaran dibuat semasa penghantaran desain kereta? Okey Cikgu, mengenai pembayaran kit kereta. Mengenai pembayaran kit kereta, akan ada satu pegawai F1 in Schools, F1 in School Malaysia akan hubungi cikgu-cikgu, dan akan assist cikgu untuk pembayaran. Okey, so everything regarding payment, nak buat LO, nak pakai cek, nak buat online banking, cash, invoice, quotation, semuanya akan diuruskan melalui pegawai tersebut lah. Jadi pegawai tersebut akan hubungi cikgu-cikgu, dan everything cikgu-cikgu nak bertanya mengenai payment, mengenai pembayaran kit kereta, boleh directly pada pegawai tersebut lah. Pegawai tersebut akan assist cikgu. No worries. Alright, so boleh cikgu? And yeah, I think saya punya masa yang saya janjikan sampai ke 11 dan nak habis. Saya akan sambung dengan satu last komponen, which is tarikh untuk pasukan hantar desain kereta. Okay. Okey, jadi desain kereta akan dihantar kepada kepada email pegawai teknikal at F1 School Malaysia. Cikgu jangan risau, email ni saya akan attachkan dalam group nanti, saya akan hantar ke dalam group. Dan tarikhnya adalah untuk negeri Johor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Tarikhnya adalah pada 1 Ogos 2023. Jadi for now, pasukan hanya fokus 100% untuk desain kereta sahaja, desain kereta dalam software 3D, and then hantar kepada pihak pegawai kepada kami lah. So untuk Johor, Negeri Sembilan dan juga Melaka 1 Ogos, dan untuk negeri Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada 6 Ogos. Dan kemudian untuk negeri Perlis, Pening, Perak dan Kedah pada 1 Ogos juga. Dan untuk East Coast, untuk pasukan Pahang, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak pada 13 Ogos 2023. Okey, jadi ini adalah tarikhnya, dan saya akan share tarikh ni dalam grup WhatsApp kita lah. Okey, jadi cikgu ada apa-apa cikgu nak tanya sebelum kita habiskan kelas kita bertaklimat pada pagi ni? Kalau in future, bila-bila contoh besok petang apa semua, anytime jika cikgu-cikgu ada apa-apa soalan nak tanya, ada apa-apa yang nak minta saya tolong apa semua, cikgu-cikgu boleh directly PM saya, boleh WhatsApp saya terus, dan saya akan cuba reply cikgu as soon as possible, insyaAllah cikgu. Alright, jadi saya Okay cikgu, untuk cikgu-cikgu yang baru masuk, saya minta untuk cikgu-cikgu isi Google Form yang saya sediakan dekat ruangan mesej, dan jika tiada apa-apa lagi daripada cikgu-cikgu, saya ingin meminta maaf kalau saya tersalah kata, tersalah bahasa. Saya minta maaf, dan kalau apa-apa yang cikgu nak tanya, anything cikgu ada inquiry ke apa semua, cikgu boleh directly WhatsApp saya.